Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Sekalian kainat, sekalian makhluk dan alam ini dicipta untuk manusia, dan manusia dicipta untuk akhirat. Khulasahnya bahawa kita diciptakan untuk kehidupan akhirat. Daripada seekor semut sehinggalah Jibril, daripada Jibril sampai gunung ganang, daripada setitik sampai lautan, semuanya makhluk ini dicipta oleh Allah untuk berkhidmat kepada manusia. Semua benda yang dilihat oleh mata manusia ataupun yang tidak dilihat oleh mata manusia, semua makhluk ini ialah untuk manusia. Firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu ingin menghitung akan nikmat Allah, nescaya dan pasti kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak makhluk-makhluk ini dicipta oleh Allah ialah untuk manusia. Dan manusia Allah Subhanahu wa taala cipta, dan Allah cipta mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebanyak-banyak makhluk ini yang paling afdal, yang paling baik ialah manusia. Dalam penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Dan di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, maha tinggi Allah, sebaik-baik pencipta. Dan di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dahr, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura, tidakkah datang satu masa, satu ketika dalam kehidupan manusia bahawa mereka tidak pernah disebut, mereka tidak pernah wujud. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan mereka daripada campuran air, yakni air mani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka penglihatan, Allah beri kepada mereka pendengaran. Yakni manusia satu masa dulu tidak pernah wujud, Allah wujudkan mereka. Dan di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin ila akhiril ayah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia daripada tanah, daripada berasal daripada setitik nutfah, setitik air mani, kemudian daripada segumpal darah dan seketul daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ada di antara campuran daripada air mani lelaki dan wanita yang jadi makhluk, dan ada yang tak jadi makhluk. Kemudian Allah yang jadi makhluk, Allah Subhanahu wa taala telah lahirkan daripada rahim ibu. Ibu telah melahirkan tiflan, seorang bayi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah beri umur kepada mereka sehingga mereka menjadi kuat, menjadi dewasa, muda. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menuakan mereka, mereka menjadi syekh, umur lanjut, kemudian Allah matikan mereka. Yakni Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa satu masa dulu manusia tidak wujud, Allah Subhanahu wa taala mencipta mereka, Allah telah menjadikan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah mencipta manusia. Yakhluqukum, Allah menciptakan kamu tempatnya di rahim ibu kamu, fi zulumatin thalath, dalam 3 kegelapan. Yang kalau kita lihat dalam semua kilang-kilang di dunia ini, apa-apa kilang yang dia buat apa-apa produk, dan semua perkara produk tersebut dibuat di dalam keadaan cahaya, dalam keadaan terang. Tetapi Allah mencipta manusia dalam 3 lapis kegelapan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi demi nabi, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada manusia. Dan di antaranya Allah menerangkan tentang hakikat manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, liya'budun, para mufassirin menerangkan ay liya'rifuni, yaitu tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengenali daku, bahawa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mencipta ialah Allah Subhanahu wa taala, yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, dialah Rabb, dialah pencipta, dialah pentadbir, dialah pemberi rezeki. Dialah yang Maulana telah membaca ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala dialah Khaliq. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Rabb Tuhan kamu, ya Tuhan yang esa, Tuhan yang satu.
khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Kemudian bila membaca lagi ayat di surah Hasyr, akhir surah Hasyr, Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia yang bersifat dialah Malik, dialah pemilik segala alam ini. Dialah Khalik, dialah pencipta, dialah Musawwir yang merupakan, membentuk segala bentuk-bentuk yang ada. Muhaimin, semua ialah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala mencipta segala-galanya yang esa. Apa yang dilihat, yang tidak dilihat, penciptanya ialah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Dan usaha ini tuan-tuan yang mulia supaya datang keyakinan kita, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, tawakul kita pada Allah Subhanahu wa taala, pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk keyakinan inilah usaha ini dijalankan. Pada hakikatnya bukanlah kita menentang perkara-perkara keduniaan, tetapi yang iktimad kita, pegangan kita, tawakul kita ialah bukan kepada asbab, bukan kepada benda, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengingkari satu benda yang kita lihat dibuat di China atau buat di Amerika atau buat di mana-mana negara. Kita tidak mengingkari perkara-perkara tersebut. Cuma kita beritahu dan kita kata jangan kita yakin kepada sebab asbab tersebut, tapi yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala, kerana hanya sahaja Allah Subhanahu wa taala yang melakukan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala lah yang mewujudkan segala sesuatu. Ya tuan-tuan yang mulia, dunia kata, orang semua kata kalau kita ada degree kita berjaya, kalau kita ada harta kita berjaya, kalau kita ada wang kita berjaya, kalau kita dapat pangkat yang tinggi kita berjaya. Demi Allah, demi Allah, bukan begitu tuan-tuan yang mulia. Nabi SAW memberitahu bahawa kejayaan di dalam ketaatan pada Allah, kejayaan di dalam zikir, kejayaan di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, kejayaan dalam ketakwaan, kejayaan dalam adab-adab agama, kejayaan dalam amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena sebut, kita kena sampaikan kepada manusia bahawa kejayaan hanya sahaja dalam agama, dalam mentaati perintah Allah, dalam mengamalkan sunnah Nabi, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah kejayaan semua manusia. Sama ada kita faham ataupun kita tidak faham, sama ada orang yang buat usaha agama atau orang tak buat usaha agama, sama ada orang berkulit putih atau berkulit hitam, sama ada orang Malaysia ataupun orang Eropah, di mana sahaja mereka ada, di hujung dunia mana mereka ada, dalam apa keadaan sahaja mereka ada, kita kena beritahu kepada mereka. Kita juga kena faham untuk diri kita bahawa kejayaan hanya sahaja apabila kita amalkan, mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta membawa kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita. Itulah kejayaan yang sebenar. Dan kita yang buat usaha agama juga harus fikir bagaimana rumah tangga kita, anak isteri kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, muamalat kita, muasyarat kita, kehidupan kita, pakaian kita, seluruh kehidupan kita ialah mirip kepada sunnah Nabi dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita membawa kehidupan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, keadaan kita itu yang akan menjadi satu adat, resam dan ikutan manusia. Sekiranya tidak, tuan-tuan yang mulia, kita terpaksa mengikut cara orang lain. Dalam sunnah ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sunnah ada keberkatan. Dalam sunnah ada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesan daripada sunnah, tuan-tuan yang mulia, cukup besar. Sekali kami keluar di Brazil, kami menaiki kereta api. Kami 4 orang dengan serban, jubah, full sunnah. Apabila kami mula baca Al-Quran, semua anak-anak, wanita-wanita yang ada dalam gerabak tersebut, mereka tutup lagu-lagu semua. Ini kesan daripada sunnah, tuan-tuan yang mulia. Dan begitu juga apabila kami masuk ke Paraguay, lebih kurang 60-70 orang yang kami jumpa, mereka tengok kami, mereka buat isyarah,
apa ni orang mana ni, jenis apa ni, mereka ni apa ni, manis ke, pahit ke, apa ke jenis orang ni. Dan alhamdulillah kami dapat usaha di sana lebih kurang menyediakan 100 orang untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita yang buat usaha agama, kita kena usahakan supaya bawa kehidupan kita kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumah kita juga kita dapat bawa cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah tahun 80 kami keluar di Thailand, di kawasan utara Thailand, di kawasan Chiang Mai, Chiang Rai dan sebagainya. Dan pada masa tersebut imam masjid mereka tidak dalam keadaan sunnah, dan dia Masya Allah mengimami salah, dia baca khutbah. Tetapi alhamdulillah dengan berkat daripada usaha agama hari ini, mereka semua dapat amalkan sunnah dalam kehidupan mereka. Bahkan tuan-tuan yang mulia, tidak ada khusus mana-mana sunnah untuk mana-mana negara yang tertentu. Bahkan sunnah Nabi SAW untuk semua manusia. Dan mungkin ada sesetengah negara telah bentuk satu desain yang tertentu untuk negara dia pakai macam ni. Tetapi tuan-tuan yang mulia, pada hakikatnya tidak ada satu desain pun melainkan desain cara pakaian Nabi SAW. Begitu juga anak-anak kita, dia tidak ada satu desain yang tertentu, tetapi kena dengan desain anak-anak di zaman Nabi SAW. Kita kadang-kadang sama ada buat usaha agama ataupun tak buat usaha agama, mereka fikir ni budak-budak ada apa tak apa, pakai macam mana pun. Tuan-tuan yang mulia, di sini ada kesialan dan kecelakaan sifat orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Kata Maulana Sa'in Ahmad Khan Sahab rahmatullahi alaih, dia kata bukan pakaian, bahkan perkataan orang-orang batil pun ada kesialan dia. Kalau kita berniat untuk hidupkan usaha di negara-negara seperti di negara kita sendiri, di Vietnam, Kemboja, Laos, pulau-pulau di Indonesia kita nak bangunkan, di Australia dan juga di Filipina kita nak bangunkan usaha di sana, tuan-tuan yang mulia, kita pertama sekali kena datang atas cara sunnah. Kita bersyukurlah banyak-banyak pada Allah. Bersyukurlah pada Allah, tuan-tuan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah wujudkan satu suasana di negara kita Malaysia, yang suasana yang sebegini kita tak dapat di mana-mana tempat. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur nescaya kami tambahkan kepada kamu akan nikmat-nikmat kamu. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, pakaian kita juga kena menepati sunnah. Dan setiap minggu kita kena lihat apakah sunnah Nabi SAW, sunnah yang baru kita harus pelajari. Pada hari Khamis, apakah amalan-amalan Nabi SAW, dan hari Jumaat apakah amalan-amalan Nabi SAW. Daripada pagi sampai petang, apakah amalan-amalan baginda SAW. Tuan-tuan yang mulia, orang yang sentiasa mencari-cari sunnah Nabi SAW dan mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala akan beri satu makam kedudukan yang tinggi di syurga kelak, iaitu surga Firdaus. Dan dia akan jadi orang yang hampir kepada Allah, dan dia akan menjadi waliullah. Sekiranya seseorang ingin untuk menjadi kekasih Allah dan ingin bahawa Allah Subhanahu wa taala kasih kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha qul in kuntum tuhibbunallah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, beritahulah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat kamu, jika kamu ingin, kalau kamu mendakwa kamu cinta pada Allah, kamu ikutlah aku. Usaha dakwah, tuan-tuan yang mulia, ialah untuk diri kita, bukan untuk orang lain, supaya kita terislah, kita jadi baik, dan wujudnya ta'alluq, hubungan kita dengan Allah. Dan kita ada fikir bagaimana semua manusia selamat daripada azab, dan kerisauan, kegundahan Nabi SAW menjadi kerisauan kita. Oleh sebab itu kita kena lihat satu-satu sunnah Nabi SAW dan kita amalkan. Orang nak kata apa, biar dia kata, kita terus jalan. Kerana apabila kita berjalan bertentangan dengan riwaj, yakni adat resam yang ada pada sesuatu tempat, sangat susah. InsyaAllah tuan-tuan kita akan ikut dan beramal sunnah, insyaAllah. Apabila dakwah dijalankan, syaitan akan lari. Seluruh dunia syaitan sedang lari. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah.
dengan keberkatan daripada usaha dakwah, ahli batil sedang lari juga, tuan-tuan yang mulia. Alhamdulillah, semasa datang saya bercakap dengan amir jamaah saya macam mana keadaan berkat daripada usaha dakwah. Di airport juga telah datang dan datang satu perubahan di airport. Masya Allah, orang yang pakai kurta di airport, orang yang berjanggut, mereka ambil usaha, buat usaha, berkhidmat dan sambil buat kerja mereka. Alhamdulillah, dengan berkat daripada usaha agama, usaha dakwah, di setiap airport seluruh dunia ada tempat untuk menunaikan solat. InsyaAllah kita usaha sungguh-sungguh, kita harapkan daripada limpah kurnia Allah, sekali lagi Allah akan hidupkan semua sunnah Nabi SAW. Dan juga Allah berfirman, usaha dakwah menyeru manusia ni ialah Allah sendiri menyebut, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha' ila siratal mustaqim, bahawa Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia kepada daris salam ini, syurga, tempat yang sejahtera, dan Allah memberi hidayat kepada siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan, doa untuk diri kita, untuk kami, untuk semua orang, supaya Allah beri hidayat kepada kita semua. Kami pun yang datang bukanlah untuk bercakap, bukan untuk bagi bayan. Kami juga datang untuk dapatkan hidayat daripada Allah. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi untuk hidupkan perkara ni, kita kena keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kena bagi nama Masya Allah. Di muqaddimah tadi beliau bagi tahu sepagi atau sepetang di jalan Allah. Laqad fi sabilillah rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi atau sepetang di jalan Allah. Bukan dua-dua campur, sepagi atau sepetang di jalan Allah lebih baik pada dunia dan seisinya. Masya Allah, hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Masya Allah, hadis sahih. Semoga Allah terima. Masya Allah, Masya Allah. Lagi tuan, semoga Allah terima. Masya Allah, tuan-tuan. Masya Allah, semoga Allah terima, semoga Allah mudahkan. Masya Allah, Masya Allah. Biar letih orang tulis, tuan. Masya Allah, berletih orang tulis hari ni. Masya Allah, bangun tuan. Masya Allah. Asal dia tashkil, tuan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tuan yang berdiri tunggu pun jangan letih, InsyaAllah. Seketika berdiri di jalan Allah lebih baik daripada ibadat di depan Hajar Aswad, tuan-tuan yang mulia. Allahu Akbar. Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih 6 bulan keluar di jalan Allah, berjihad 6 bulan mengajar hadis. Masya Allah, Masya Allah. Tulis tuan, tulis. Masya Allah. Malaikat juga sedang tulis nama tuan-tuan. Masya Allah. Yakin tuan, Masya Allah. Di keliling kita ni penuh dengan malaikat. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini satu sunnah Nabi SAW. Dengan usaha dakwah sunnah tulis nama ni hidup. Di zaman Nabi ada diwan, dipanggil diwan, daftar ahli Badar, dewan, daftar ahli Uhud, daftar ahli Khandaq. Semua tercatat dalam Bukhari. 313 ahli Badar tulis, diriwayatkan, tulis dalam hadis. 2-3 muka ahli Badar. Masya Allah. Semua tulis tuan. Hidupkan sunnah Nabi. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah terima. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Bunga-bunga, kesan-kesan istimak dah nampak tuan. Istimak ni macam ni, semua bangun. Tak sempat orang tashkil nak tulis. Masya Allah. Sebagaimana matahari sebelum terbit tu nampak dah kuning-kuning. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga Allah terima tuan-tuan. Masya Allah. Tak sempat nak tengok, tak sempat nak angkat kepala. Masya Allah. Tak sempat nak angkat kepala tengok tuan-tuan nak tulis nama. Masya Allah. Ajib. Masya Allah. Semoga Allah terima tuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga Allah terima. Masya Allah, Masya Allah. Ajib. Semoga Allah terima. Lagi tuan, Masya Allah. Lagi tuan, Masya Allah. Masya Allah. Ada lagi tuan, Masya Allah. Hari ini kita bentuk jemaah, hari ini kita hantar tuan. Masya Allah. Masya Allah. Lagi tuan, Masya Allah.
Ada kita dah sampai. Masya Allah, semalam daripada Nizamuddin 12.30 lebih sampai sini. Masya Allah. Mereka datang daripada Nizamuddin ke Kolkata, naik kereta api yang biasa. Masya Allah, ada train nama Bullet Train, Bullet Express, tapi jalan macam semut. Nama peluru tapi jalan macam semut. Datang Kolkata, naik Kolkata sampai sini. Masya Allah, jauh tuan, jalan darat. Datang sini lagi 3 jam, airport sini lagi 1 jam. Orang tua-tua tuan, Masya Allah. Mujahadah kerana agama, kerana Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan juga azam, insya-Allah usaha sungguh-sungguh keluarkan daripada setiap jor-jor kita sebanyak-banyak jamaah. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Masya-Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.